hari ini sama-sama kita sedang buat pasu botol sabun. Ya, betul. Cikgu, dan cikgu terangkan bahan-bahan kita semua dah ada. Apakah langkah-langkah yang kita nak buat untuk nak siapkan pasu botol sabun ni? Okey, baiklah. Langkah pertama untuk menghasilkannya tadi selepas kita mencabut label adalah kita melakar objek tersebut. Kita mula melakar, cikgu. Ya. Okey, Hanif, kita mulakan dengan membuat kepala itik terlebih dahulu. Kepala itik. Okey, mana bahagian atas botol ni, jadi, cikgu? teknik yang betul, Hanif kena pegang macam ni, Hanif. Oh, pegang macam ni. Takut tersalah nanti. Baik. Okey, step yang pertama kita perlu membuat bulatan di tepi bahagian penutup botol ni. Bulatan di tepi bahagian botol sini. Jangan terlalu tebal ya. Yang ni untuk kepala dia sahaja. Baik, betul ke saya buat ni, cikgu? Nampak cantik, Hanif. Okey, selepas kita dah buat bulatan seperti ini, okey, kita pusingkan macam ni pula. Peluk. Okey, peluklah itik tu. Sayang itik kan? Cikgu peluk belah kiri, saya peluk belah kiri kita juga. tengok. Okey. Kemudian pastikan di tengah-tengah ni, Hanif. Tengok ya. Di sini cikgu tanda satu titik. Cikgu buat satu titik di sini, di tengah-tengah garisan ni. Apa guna titik ni, cikgu? Saya tanda jugalah dulu. Okey, tanda dulu. Saya tanda di sini. Okey, cikgu terangkat. Okey, tanda titik ni adalah untuk kita mendapatkan garisan yang seimbang bagi membentuk mulut itik tu. Oh, mulut itik. Maknanya kalau saya ke bawah sangat, panjanglah mulut dia, cikgu. Panjanglah paruh itik tu. Jadi kita kena gunakan kreativiti kita. Gunakan kemahiran kita dalam mengimbangi sesuatu objek ataupun lakaran yang kita lukis. Saya agak macam botol yang pakai baju kemeja, cikgu. Ada collar di situ. Menarik dah tu. Okey, selepas kita buat lakaran untuk kepala itik ini, okey, kita nak buat ekor dia pula. Ekor pula. Jadi macam mana ekor dia? Kalau kita dah buat bahagian kepala ni, okey, bahagian penutup ni untuk jadi kepala itik, bahagian belakang ni, bahagian belakang, belakang bahagian botol sini ni, okey, bukan bahagian pemegang ya. Betul. Okey, bahagian yang bertentangan dengan pemegang ni kita buat untuk ekor. Untuk ekor. Kalau nak buat ekor ni, kita tak boleh terus melukis, melakar. Kita kena mulakan dulu aras untuk membuat pasu tu. Contohnya, Hanif, kita baringkan pula. Tadi kita peluk dia, sekarang kita baringkan dia. Macam bayi dah, cikgu, botol kita ni. Kita macam peluk, tu. kita angkat. Kita kalau nak buat kerja-kerja seni ni, Hanif. Okey, sambil tu cikgu tunjuklah ya. Sambil cikgu tunjuk, saya tepuklah botol saya. Macam bayi betul, cikgu. Tepuklah. Tengok dulu ya. Tengok dulu. Sebab kita punya proses pembelajaran mestilah bermula dari kita melihat terlebih dahulu. Okey, cikgu tunjukkan. Okey, cikgu buat macam ni ya, Hanif. Ini adalah garisan. Maksudnya inilah penanda aras nanti untuk cikgu menghasilkan badan itik tu nanti. Okey. Daripada pemegang, cikgu, daripada pemegang yang paling bawah sekali. Ya, betul. Boleh buat sekarang? Ya, boleh garisan tengok, cikgu. Yang lurus ya. Saya cuba. Macam ni, cikgu? Ya, betul. Tapi cikgu nampak macam terlalu ke bawah tu. Cuba Hanif tegakkan. Terlalu ke bawah, nampak tak cikgu? garisan tu terlalu ke bawah. Tapi tak apa, Hanif, tak apa. Ini kan percubaan. Kita kan baru belajar. Tak apa, kita teruskan, Hanif. Kita belajar dari kesalahan, cikgu. Betul. Maknanya ini terlalu bawah, sepatutnya atas sedikitlah. Anggaran 1 cm atas. Okey, selepas itu untuk bahagian yang belakang ni, kita gunakan teknik yang sama juga. Kita buat satu garisan. Sama macam tadi. Kalau boleh nak sama tinggi dengan yang sebelum Ya, tadi, sama tinggi. cikgu. Ya. Kalau kita nak tengok sejauh mana ketepatan dia, kita tengok macam ni. Okey, macam ni. Macam ni. Kita nak tengok. Okey, kiri dengan kanan ni. Allah, jauh beza, cikgu. Jauh bezanya. Kalau sekiranya Hanif tersalahlah, katakan murid-murid di rumah sana tersalah melakar. Senang saja. Tadi cikgu suruh sediakan tisu basah. Tisu, itulah guna tisu basah. Ya, betul. Tisu basah tu adalah tujuan dia untuk memadamkan garisan kita yang tersalah tu, Hanif. Baik, maknanya saya boleh saya boleh mula semula, cikgu ni. Boleh tak saya garis balik atas ni, cikgu? Yang bawah ni saya padamkan. Boleh. Kemudian cikgu nak ajar macam mana kita nak menghasilkan ekor dia pula. Ekor. Kita ada kepala, kita ada badan, ekor pula. Tadi cikgu cakap nak buat ekor dia, Hanif. Betul, jadi cikgu terbalikkan macam ni botol ni. Balik macam ni pula. Cikgu buat bentuk begini. Ini adalah untuk ekor itik kita hari ini. Boleh nampak tak? Boleh, cikgu. Macam inilah. tu terus. Okey, bentuknya. Kemudian cikgu akan buat kepak dia. Macam mana nak buat kepak dia? Baik. Cikgu ambil garisan di tepi ni tadi. Okey, nampak tak? Cikgu ambil garisan tepi ni tadi. Okey, cikgu gariskan kat sini. Okey. Lepas tu cikgu cantum je kat sini. Baik, cikgu. Senang je. Cikgu teruskan lagi untuk membuat kepak dia. Dan kepak dia mestilah kiri dan
kanan. Tepat kena kiri yang kanan. Ya, Cikgu, sebenarnya saya baru sedar saya tersalah lagi cikgu. Ekor dia bercantum dengan mulut pula. Sebab tu cikgu cakap tadi, langkah Hanif dah salah. Tapi tak apa, nanti cikgu bagi masa kat Hanif. Cikgu tunjuk dulu, nanti ada masa nanti kita betulkan Hanif ya. Boleh betulkan. Dan kalau kawan-kawan saya di rumah, adik-adik kan, kalau tersalah jangan risau, jangan sedih. Guna saja tisu basah dan boleh lakar balik cikgu. Betul. Baik cikgu, lepas ni adakah kita akan mula potong cikgu? Okey, selepas kita dah membuat lakaran, semua bahagian yang ada pada botol ni ya, murid-murid kita perlu gunakan, jangan buang. Okey, jangan buang. Dan langkah seterusnya, selepas kita dah membuat lakaran, kita perlu menggunakan pisau. Dan seperti biasa, jika kita menggunakan peralatan yang tajam, kita perlu bantuan orang yang lebih dewasa. Betul. Okay? Saya setuju cikgu. Kepada mereka, rakan-rakan saya di rumah kan, pastikan ada penjaga ke, ibu bapa ke, ataupun abang-abang, kakak-kakak yang lebih berusia, boleh tolong sama-samalah buat kraft ni. Bukan je boleh tolong cikgu, mengeratkan silaturahim. Itu penting. Sebab tu bergunanya kita ada pembelajaran kan. Betul, cikgu. Okey, cikgu tak nak melengahkan masa, kita nak buang bahagian-bahagian ni, kita nak pisah-pisahkan dia. Okey. Langkah berikutnya, kita tekan mata pisau kita ni dekat botol ni. Berhati-hati. Betul. Okay. Cikgu, saya rasa pisau kena jauh daripada kita ya, lah. Betul. Jauh daripada badan. Sebenarnya bukanlah jauh. Ikut keselesaan sebenarnya. Baik. Kalau sekiranya Hanif lebih suka dari jarak jauh, boleh jarak jauh. Tapi pada cikgu suka dekat supaya cikgu boleh buat dengan teliti. Betul, cikgu. Okey, Hanif. Cikgu dah pun siapkan potongannya. Cantiknya cikgu. Cikgu, saya pun buat silap mata cikgu. Saya tengah buat kemasan sikit je lagi. Macam mana dah boleh potong. jadi? Sedangkan tadi macam tak jadi. Tapi tak apa, Hanif. Kita jangan buang masa. Tapi tak apa, cikgu. Jangan buang masa. Jadi, macam mana langkah seterusnya? Okey, sebelum kita mencantumkan bahagian-bahagian yang telah kita potong ni ya, murid-murid, kita perlu buat sedikit memurnikan sayap itik kita ni. Sayap itik, cikgu. Cara dia macam mana? Bukanlah sayap dia satu saja yang besar macam ni. Ya, betul. Okey, sayapnya biasa kalau kita tengok ke depan cikgu ni, contoh cikgu ni, okey, kalau kita tengok sayap dia ada terpotong-potong ni. Ding, ting, ting, macam kipas saja cikgu saya tengok. Macam tu. Untuk menunjukkan rupa realistik itik itu ya. Betul. Okey, untuk kita buat motif itik ni, sayap dia yang pertama kita kena buat satu garisan tengah ni. Kita buat garisan tengah dahulu cikgu ya. Kita buat garisan tengah dulu. Kemudian fungsi dia adalah dalam seni kita ada keseimbangan. Okey, Hanif, dalam seni kita belajar tentang keseimbangan. Okay, jadi kita nak line-line itu, kita nak garisan-garisan tu sama besar. Okey, kita nak garisan dia tu sama besar. Jadi, cikgu buat satu garisan tengah. Betul. Kemudian cikgu gariskan lagi, cikgu gariskan lagi. Oh, cikgu buat kiri satu, lepas tu kanan satu. Ya, betul. Inilah teknik untuk melakar dengan baik. Saya akan cuba cikgu yang tengah di kanan, tengah di kiri. Tak payah pakai pembaris cikgu ya? Ya, dalam seni kita boleh buat, Hanif. Okey, sekiranya kita tengok kita punya sayap itik ni macam besar sangat, kita boleh kecilkan. Kita boleh buat satu lagi. Terpulang pada kreativiti kita. Bagi halus lagi ya, cikgu. Bagi halus. Selepas cikgu dah buat garisan, cikgu perlu gunting. Yang ini Hanif kena ikut sama cikgu lah. Okey, kita gunting sayap ni. Okey, berhati-hati ya, berhati-hati. Betul. Okey, cikgu tunjukkan langkah dia. Ikut garisan lakaran yang kita buat tadi. Okey, tadi kita buat sayap dia, sekarang kita nak buat ekor dia. Masih menggunakan teknik yang sama, Hanif. Teknik sama cikgu. Macam berbunga, berkipas di situ. Betul. Tapi kalau kita nak cantik kita betulkanlah hujung-hujung ni. Okey, satu cantik dan sebenarnya yang paling penting adalah untuk keselamatan. Betul. Jangan biarkan garisan-garisan yang kita tinggalkan ni tajam, bahaya. Betul, cikgu. Sebab kanak-kanak bila dia tengok kan pasu bunga, cantiknya pasu bunga ni, mesti dia nak sentuh punya. Bila sentuh kalau tajam sangat berbahaya. Tercucuk pula. Betul, dah jadi cikgu. Kasim selamat. Seterusnya bila kita dah buat macam ni ya murid-murid, kita perlu apa? Kita perlu lekatkan kepak ni dengan badan dia. Baik, macam mana kita nak lekatkan ni cikgu? Tadi cikgu ada sebut penggerudi, betul tak? Betul. Tapi kalau anak-anak murid di rumah sana tak ada penggerudi ni, okey, kalau tak ada kita boleh gunakan paku tekan.
Guna paku tekan. Okey, Maknanya kita akan tekan di sini sampai kita buat lubang ya cikgu? ya, kita tebuk lubang dan kita letak paku tekan. Tapi biasanya kalau paku tekan kita boleh tekan je terus. Tak perlu kita tebuk lubang terlebih dahulu. Betul. Tapi disebabkan hari ini cikgu nak ajar cikgu menggunakan skru. Cikgu menggunakan skru supaya kita punya binaan pasu bunga kita ni kukuh ataupun kita panggil konkrit dalam bahasa seni dia Betul. supaya bila kita gunakan dia tahan lama lah. Baik. Okey, Macam mana tapi cikgu kalau masukkan skru tu cikgu? kita kena tebuk lubang dia dulu. Okey, masukkan, kena berlubang. Kemudian berhati-hati ya murid-murid di luar sana. Kalau yang masih kanak-kanak ni kan berminat, suruhlah abang, suruhlah ayah kan. Kadang-kadang ibu pun takut nak guna ni. Okey, cikgu pun takut tapi cikgu cuba dulu. Betul, Okey, jaga-jaga pastikan ya. kita tebuk lubang atas dan bawah ni atas dan bawah ni supaya kita punya kepak ni seimbang. Seimbang. Dan cikgu saya rasa Ya. juga kalau kita ada tebuk dua lubang, maka kepak kita tidak akan ke kiri dan ke kanan. Betul, Ya, cikgu, betul. Jadi seterusnya untuk melengkapkan pasu bunga itik kita Baik. okey, caranya adalah kita kena ambil satu helai kertas. Satu helai kertas. Ni kertas apa-apa ke? Kertas ni putih sebenarnya terpulang pada kita. Cikgu suka lagi kalau kita guna kertas-kertas terpakai. Contohnya majalah lama, surat khabar. Kita cuba memaksimumkan bahan kitar semula. ke? Betul. Okey. Semuanya ada elemen kita semula lah di sini, Okey, cikgu. betul. Adakah Jadi- kertas tu perlu keras ke atau Tak dia juga surat khabar pun boleh semestinya lembut surat lah? khabar. Kalau katakan kita dapat kertas yang nipis, yang lembut, jadi kita perlu lapiskan banyak sikitlah Lapis supaya banyak dia sikit. tebal. Okey, Baik. jadi caranya bila kita dah lipat macam tu ya, kita gulung-gulungkan dia. Gulung-gulung pula, cikgu. Kita gulung-gulungkan dia. Jadi jangan lengahkan masa, kita masukkan kertas tadi dekat bahagian lubang yang ada pada penutup Kita botol letak ni. di sini, cikgu. Mana je saya kena gulung kecil. Baik. Masukkan. Cantik, masuk cikgu. tak? Boleh dah. Okey, ketuk-ketuk sikit, ketuk-ketuk sikit. Sikit. Macam tu. Ketat dekat sana supaya dia tak tercabut lah. Okey, kalau kat sini nampak tak fungsi kertas ni sebagai leher dia. Okey, sebagai leher. Dan macam Betul. mana nak jadikan leher itik ni? Kan ada lubang kat sini. Kita masukkan saja ya murid-murid. Nampak susah. Nampak susah. Tapi kalau kita buat dengan kesabaran yang tinggi, okey, dengan fokus, dah jadi. Oh, dah cantik dah, cikgu. Cantik saya akan tak? cuba masukkan Kita saya punya tengok pula. Hanif buat Oh, betul, cikgu. Dia kena bagi banyak sikit kertas, macam cikgu cakap. Dia ketat. Boleh cikgu nak komen sikit dah Hanif. Ya, cikgu. Kenapa susah nak masuk tu? Kenapa pula cikgu ni? Sebab Hanif buat tak kemas. Tak kemas. Baiklah, tak apa. Sambil saya nak betulkan leher itik saya ni, Betul. kita akan berehat sebentar, cikgu.